صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajbur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wastur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajma' ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wabadan bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. قال ثابت البناني رحمه الله تعالى كان يقال ضحك المؤمن من غفلته يعني غفلته عن أمر الآخرة ولولا غفلته لما ضحك. وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى اطلب فرحا لا حزن فيه بحزن لا فرح فيه، يعني إذا أردت أن تنال الجنة فكن في الدنيا حزينا ولا تكن ضاحكا مسرورا، لكن لكي تنال فرح الجنة وهو فرح لا حزن فيه. ويقال ثلاثة أشياء تقسي القلب: الضحك من غير عجب والأكل بغير جوع والكلام من غير حاجة. Kata seorang ulama tabi'in dan juga muhaddis ulama sufi tasawuf Imam Thabit Al-Bunani, yang orang selalu bila lalu kat kuburnya dia membaca Al-Quran, yang nama Imam Thabit Al-Bunani. Jadi setiap orang lalu kat kubur dia dan baca Quran. Dan itu yang permintaannya masa hidupnya, Imam Thabit Al-Bunani ni. Apa dia kata? Orang yang beriman bila dia gelak ketawa menunjukkan dia lalai. Lalai daripada perkara akhirat. Kalau dia ingat akhirat, dia taklah gelak ketawa. Karena disebabkan karena kelalaiannya, maka itu dia gelak. Kalau seandainya dia tidak lalai, lama dhahika, dia takkan gelak. Yang merenung, fikir tentang akhirat. Itu orang di zaman silam. Nak bagi tahu cerita-cerita orang tersebut. Ada seorang ulama namanya Amir bin Abdi Qis. Amir bin Abdi Qis ni bercerita, dia mengatakan, Aktsarun nasi dhahakan fid dunya, aktsaruhum buka finnar. Orang yang terlalu banyak gelak ketawa di dunia ini, dia paling banyak
menangis dalam neraka. Jadi yang banyak teriak dalam neraka dari kalangan ahli maksiat orang beriman ni disebabkan kerana dunia dia gelak sejak kerja dia. Maka ada seorang ulama namanya Sa'id bin Abdul Aziz. Sa'id bin Abdul Aziz. Tidak pernah gelak selama 40 tahun. Tak gelak. Ulama bercerita yang bergaul dengan dia. Selama aku bergaul 40 tahun, tak pernah aku tengok dia gelak. Pasal apa? Maka ditanya dia. Bila dia masuk dalam bilik dia, waktu dia solat, api ni main nampak. Api neraka jahanam tu nampak. Tak gelak gimana dia kata. Lalu main neraka jahanam ni depan dia ni. Waktu dia solat. Maka 40 tahun tak gelak sampailah Allah ambil umurnya. Yang nama Sa'id bin Abdul Aziz. Ulama zaman tabi'in. Jadi setiap dia bangun tengah malam untuk qiyamul lail, api ini datang. Maka dia bila masuk rumah, menangis. Bila keluar rumah, dia menangis. Duduk pun dia menangis. Jumpa bagaimana kita ni. Nangis ni. Kita nangis ni bila ada kematian adik-beradik kita kamu menangis. Banjir hilang harta benda menangis. Tapi akhirat kita tak pernah kita menangis. Lepahkah kita? Kita tak tahu. Ni orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Duduk menangis. Tu masuk rumah menangis. Keluar rumah pun dia menangis. Orang bila menangis tak keluar rumah lah. Kalau dia sedih duduk dalam rumah. Kita ni keluar rumah tu gembira, seronok kan. Apalagi berjalan-jalan ni musim cuti sekolah. Allah siapa tak keluar ni tak seronok. Mana ada orang nangis keluar. Naik kapal terbang gelak kita, naik bah gelak, naik kereta kita pun gelak. Naik kereta sendiri kita gelak. Pasal apa? Tak ada sebab pun sebab. Kan? Dari sudut itulah kita renung fikir kehebatan para ulama-ulama dulu itu. Ada seorang ulama juga namanya Atha As-Silami. Atha As-Silami. Di kota Basrah ni, zaman dulu ni. Atha As-Silami ini terkenal di kota Basrah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang kawan dia namanya Aun bin Razin. Aun bin Razin di kawan dia. Jadi kawan lah cerita, dia tak cerita lah orang yang dekat dengan Allah tak cerita. Bukan zaman kita ni masuk kabar terus. WhatsApp terus jumpa itu jumpa inilah kita zaman lain ya Allah. Nah. Orang yang dekat dengan Allah tu tak cerita apa yang Allah beri kepada keistimewaan, melainkan sahabat dia, kawan dia cerita itu baru sampai kepada kita. Dan dia tak beranilah cerita masa dia hidup. Kalau misalnya ada orang tahu kawan dia, maka dia bagi tahu selepas aku mati cerita. Dia takut. Keistimewaan yang Allah beri kepada dia takut menimbulkan riya, ujub, sum'ah. Batallah amalan dia. Kita ni biasa. Ini di antara contoh ulama kita. Jadi yang nama Atha ni, kata kawan dia namanya Ibnu Razin ini. Aun bin Razin, kawan dia. Dia cerita, sahibatu Atha As-Silami. Aku berkawan dengan Atha As-Silami selama 50 tahun. Ni 50 tahun. Tadi 40 tahun. Ni 50 tahun aku berkawan, kata Aun ni. Dengan Atha As-Silami ni selama 50 tahun ni tak pernah aku tengok dia gelak sikit pun, tak pernah aku tengok. Takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang Nabi sebut, lau ta'lamu ma a'lam. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, tadhahiktum qalilan wa labakaitum katsira, yang kita baca lepas. Apa maksud Nabi ni? Kalau kamu tahu apa yang aku tengok siksaan orang ahli maksiat dalam neraka, kamu semua di dunia menangis.
Tapi pasal kita, Allah tak bagi kita. Benda-benda nampak, siksaan dalam kubur, siksaan dalam neraka. Nabi nampak benda-benda gaibiat. Itu yang Nabi kita gelak sikit. Nangisnya banyak. Karena dia nampak sendiri. Kita nampak apa? Dalam solat jangan nampak nasi. Allah. Dalam solat kita ini berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana nak ingat akhirat tu? Kehebatan dari kalangan para ulama-ulama kita dulu. Jadi selama 50 tahun ini berkawan dengan ulama Atha As-Silam ini, tidak pernah aku melihat dia gelak sedikit pun. Itu contoh-contoh ulama kita zaman silam. Nah, kadang-kadang kita mengaji di masjid kita malam-malam, saya kita namanya Imam Fudail. Cerita Fudail bin Iyad. Oh lah pubian, jenuh dah pergi ke apa? Ke Maroko. Di situ kan kuburan makam Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad ni cerita kawan dia yang cerita, bukan dia. Abu Ali Ar-Razi kawan dia. Abu Ali Ar-Razi. Dia kata, sahibatu, aku berkawan dengan Fudail bin Iyad ni selama 30 tahun. Dia berkawan dengan ulama ni. Tidak pernah aku lihat dia gelak kecuali senyum sikit. Itu pun dia senyum pada masa meninggal anak dia. Waktu meninggal dia gelak anak dia. Waktu tak meninggal dia tak gelak. Kita ni meninggal menangis. Bila anak kita hidup seronoklah anak kita hidup. Tapi kenapa ulama Imam Fudail bin Iyad ni dia senyum waktu mati anak dia? Maka dijawab, Innallahu ahabba ilaihi. Sesungguhnya Allah ambil anakku kerana Allah lebih cinta kepada dia daripada aku. Maka aku mestilah seronok tengok Allah cinta kepada anakku. Itu yang aku senyum. Kita tak kan? Bahkan marah kita bila anak kita meninggal dunia. Allah sedih. La ilaha illallah. Hangkan itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hak kita. Artinya kita seronok. Bila anak kita meninggal dunia. Kita muslimat contohnya. Cucu-cucu lah. No? Bila dia lahir, meninggal 2 bulan, dalam cucu, tok yang sedang bela cucu ni, lebih daripada mak dia. Bila meninggal, Allah sedih. Bulan tak boleh makan. Hilap besar. Allah sayang kepada dia. Bila dia sayang, kita ikut sayang lah. Bila kita ikut sayang, maka disediakan kita surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah dalam hadis Nabi kita. Seorang yang mati, anak kita, cucu kita, kita seronok, maka Allah sediakan kita surga. Kemuliaan. Tapi kita tak. Lawan dengan bersedih. Ini yang diajar kita oleh para ulama supaya kita menghadapi dugaan-dugaan Allah. Supaya kita sabar, terutama sekali, mungkin taklah kita gelak ketawa. Ni ulama ni kan, yang kita ceritakan ni. Baik, kita sambung terus kitab-kitab. Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, carilah kegembiraan yang tidak ada kesedihan di dalamnya. Kesedihan yang tidak ada gembira di dalamnya. Apa maksud kata-kata ulama ni? Ulama tasawuf Imam Yahya Ar-Razi ni. Apabila kamu ingin meraih surga, jadilah di dunia ni sedih. Jangan gelak gembira sangat di dunia ni. Supaya kamu dapat meraih yang nama kegembiraan surga. Surga ni bila masuk, gembira tak ada sedih. Gembira, tak sedih, tak ada. Maka untuk mencapai perkara tersebut, untuk masuk dalam surga ni, di dunia ni kita banyak sedih. Bersedih. Sedih sembahyang kita tak sempurna lagi. Sedih Quran kita terlepas. Sedih qiyamul lail kita terlepas. Sedih amal-amal kebajikan kita banyak terlepas. Contoh. Itu di antara makna kita menginginkan untuk mendapatkan kegembiraan di dalam surga. Dalam surga itu gembira saja. La husna fih. Tak ada kesedihan dalam surga ni. Allah mudah-mudahan kita semua masuk dalam surga Allah SWT.
Dan disebutkan juga ada 3 perkara menyebabkan hati menjadi keras. Hati jadi keras. Hati jadi keras maknanya orang nasihat tak makan nasihat. Dengar khutbah hari Jumaat pun lena. Itu. Hati keras. Ingat. Dan orang memberi nasihat, kita lawan dengan lena. Pasal hati keras. Pasal apa ni hati keras ni? 3 sebab kata ulama. Pertama, kerana biasa gelak tak ada sebab musabab. Kalau gelak ada sebab musabab tak apalah. Itu pertama. Yang kedua, makan. Tak lapar lagi kita makan dah. Apa lagi? Kenyang. Makan lagi. Ini kerana hati. Ini macam kenduri ni. Tak apalah. Makan satu tempat lah. Tempat kedua. Makan air ke. Itu yang ringan-ringan lah. Tengok di situ pun hebat. Sedap. Pun kita tabuh lah. Main ketiga tabuh. Kita takkan balik-balik lena. Kena ibadat. Benda yang diperingatkan kita. Jadi lapar dulu baru kita makan. Yang ketiga, bercakap tak ada sebab musabab. Seronok, sembang seronok. Tak ada sebab musabab. Kadang-kadang ada kawan kita sedang bersembang 2 orang, kita baru sampai, kita langsung cakap, sedangkan tu tak dengar sedang bersembang kawan. Tak ada sebab musabab. Jangan. Selesaikan dulu kawan cakap elok, barulah kita sambut. Ni kita tak. Bersusun dan dengar oleh kawan seorang. Nak dengar siapa, ini kan kita baru sampai. Kata dia lama sembang kawan dia. Tak kena gaya ni. Islam tu tak suruh kita macam tu. Baik, kita terus. Warawa Bahzu bin Hakim an abi an jaddih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailun liman yakdhibu liyudahika bihin nasa. Wailun lahu wa wailun lah. Salat marat. Berat ni. Celaka, kata Nabi, celaka. Biasa kita terjemahkan celaka lah. Tapi ada ulama makna wail, wailul lil mutaffifin dalam Quran. Wailul lil musallin. Kalimat wail ni satu lembah di dalam neraka Jahannam. Satu lembah dalam neraka Jahannam. Bila orang tu dilempar dari permukaan neraka Jahannam tu, baru nak sampai ke dalam lembah itu yang paling dalam tu, dalam neraka Jahannam, 40 tahun. Bagaimana dalamnya? Tapi kita terjemahkan dengan ringan. Celaka gitu aja. Sebenarnya makna dia dalam tafsir para ulama kita, wadin fi nari jahannama qa'ruhu amiqan. Satu lembah dalam neraka Jahannam yang dalamnya sangat-sangat dalam. Celaka bagi orang yang berdusta. Buat-buatlah, tidak betul. Reka-reka cerita orang gelak. Ada sebab. Macam pelawak tu. Pelawak tu kan dia reka-reka benda yang diceritakan. Bukan benda cerita sejarah ke apakah yang gelak. Tak. Yudahikan nas, supaya orang gelak. Maka Nabi kata celaka. Celaka, celaka. 3 kali Nabi ungkapkan kalimat celaka ni. Beratnya. Waqala Ibrahim An-Nakhai, berkata Imam Ibrahim An-Nakhai, ulama tabi'in, innar rajula layatakallamu bi kalimatin liyudhika biha man hawlah yaskhitullahu biha wa yusibuhu as-sakhtu wa ya'ummu man hawlahu wa innar rajula yatakallam bi kalimatin yardallahu biha fatusibuhu rahmah wa ta'ummu man hawlahu. Ibrahim An-Nakhai mengatakan sesungguhnya seorang lelaki yang bercakap dengan satu kalimat, tapi kalimat itu untuk menggelakkan orang. Bolehkan bersenda gurau, sudah kita baca dulu, senda gurau boleh. Tapi berpada-padalah. Dengan berlebih-lebihan.
Dan taklah sendagura itu benar. Sebagaimana Rasulullah SAW betul apa yang disendagurakan Nabi kita. Liyudahika biha. Tujuan kita semata-mata cakap tu adalah untuk orang gelak. Di sekeliling kita mungkin kita duduk dalam ramai-ramai lah. Kita sampai orang pakat senyap. Kita pun buat gelak. Contoh. Maka akan mendapatkan kemurkaan Allah. Pesan dia. Allah murka. Bila Allah murka, maka kena musibah dengan kemurkaan itu. Siapa yang ada dalam majlis itu akan kena. Tertimpa semua dalam majlis itu. Sama ada kita gelak ke, tak gelak ke, kena. Sebab kita duduk dalam majlis orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya seorang lelaki yang bercakap dengan kalimat yang Allah redha. Kalimat yang baiklah. Mencerita tentang solat ke, bagaimana surga dan sebagainya. Benda-benda yang baik. Yang diredai oleh Allah, yang disukai oleh Allah, maka turunlah rahmat. Bila kita cakap di satu majlis, membincangkan perkara apa yang disebutkan tadi. Nah, sebagaimana Pak Imam kita kemarin baca khutbah. Bila di majlis kahwin itu bunyi dong dang. Lagi orang yang jadi juru bercakap tu kan, gelak ketawa. Tak ada sebab usabab. Itu dia peringat tu supaya tujuan perkara itu mendapatkan rahmat Allah. Bukan ingin mendapatkan kita kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Maka kita peringatlah anak-anak kita. Bubuh nasid ke. Tak payah juru bicara-bicara. Datang dah. Macam-macam. Sebut ni kadang-kadang. Ini yang diperingat kita oleh Pak Imam kita kemarin. Baguslah. Alhamdulillah. Maka akan menimpa tempat tersebut bila kita menyebut kalimat redha. Tak bising sangat, orang pun makan boleh, seimbang pun boleh dengan kawan yang lain baru jumpa. Maka turun rahmat Allah. Semua kita mencari rahmat Allah. Kan cari apa di dunia ni? Maka akan mendapatkan semua yang ada dalam majlis itu akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab kita cakap benda yang baik dalam satu majlis. Warawa Wasilatu bin Asqa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala ya Aba Hurairah kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas wa ahibba lin nas ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan wa ahsin mujawarata man jawaraka takun muslima wa aqallid dhahika fa inna kathrata dhahik tumitul qalba. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Ibnu Majah, dan hadisnya adalah hadis sahih. Dari baginda Nabi bersabda, wahai Abu Hurairah, kata Nabi, jadilah kamu jadi orang yang wari'an. Wara' artinya jauhi perkara-perkara syubhat. Mudah kita nak faham wara' itu jauhi perkara syubhat. Maka kamu akan menjadi hamba Allah Ta'ala. Bila jauhi perkara syubhat, kamu akan menjadi hamba Allah yang banyak ibadat kepada Tuhan kamu. Pasal apa berat kita ibadat? Tak boleh nak pi sampai witir kita 5 rakaat ke, takut 3 rakaat. Bahkan kita kurang serakaat tiap malam 1 rakaat. Pasal apa ni? Makanan kita syubhat. Nabi kata dah, warak kamu jauhi perkara syubhat yang tak jelas. Halal nak kata tak boleh, haram nak kata tak boleh. Itulah syubhat.
maka solat kita terganggu. Tak boleh nak kuat ibadat. Tak boleh jadi banyak ibadat. Makanan yang tidak masuk dalam senarai yang halal. Tak ada label halal, tak ada. Maka perlu kita tanya awal-awal halal ke atau tidak. Orang kita ke orang Islam tidak. Kita tak. Penting mau dari semalam makan kotel ni. Nak buat kotel. Tanya pergi pasar. Tengok kuning mengkilat kotel ni. Atau mi goreng tu. Mi. Mengkilat. Kuning. Siapa yang buat ni? Oh, kawan tu kadang-kadang je lah. Oh, dia kata ni Cina ni. Tapi boboh lah. Sedangkan Melayu kita dia baca bismillah buat. Nah ini. Yang disebut. Siapa saja lah yang buat yang bukan orang Islam kita. Nah. Itu namanya warak. Menjaga bab makanan. Maka kalau kita malah nak sembahyang, malah nak qiyamul lail, itu salah tu sebab. Makanan. Jadilah kamu jadi orang yang qanaah. Bercukup-cukup berpada-pada yang seadanya. Maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tak qanaah, tak cukup, tak puas, ikut puas lah. Puas ni nafsu naik. Balik rumah setakat tu lah bini kita goreng. Mungkin apa namanya sambal ikan ke. Atau mungkin apalah yang digorengkan kita setakat tu satu jenis. Dia kata awak ni. Malam tu. Pagi tu. Komplain bini kita. Maknanya tak qanaah. Bila tak qanaah, kita tidak mensyukuri yang ada. Syukuri yang Allah bagi kita. Kalau tak ada sama sekali, tak apalah kita carinya. Tidak benda ada hadapan kita. Kalau tak mau makan, jangan komplain macam Rasulullah SAW. Bila dia balik rumah, tengok kat meja Sayyidatuna Aisyah yang semalam tu ya. Bila tak berkenan habisnya tak cakap. Kita ni ya Allah. Mana bini letih masak, berjaga anak lagi, basuh baju kita lagi. Tanggung dosa kita sebagai suami lah. Ini di antara benda yang diperingatkan kita. Jadi qanaah. Cintalah kamu kepada orang yang beriman. Maksud di sini. Ahibba lil mu'minin. Linnas. Ini nas lah. Tapi biasa dalam hadis. Maknanya orang beriman. Tafsiran dia. Cinta kamu ada orang beriman. Sebagaimana kamu cinta kepada diri kamu. Bila kita cinta kepada orang beriman, sebagaimana kita cinta kepada diri kita, maka itulah sempurna iman kita. Bila kita nak sedekah pada orang, sebagaimana kita suka benda yang kita sedekahkan, suka makan dia dan sebagainya, maka itulah yang kita sedekahkan. Bila kita nak bagi orang kain, baju kah contohnya, tempat-tempat yang memerlukannya, maka berilah yang kita suka. Baru sukalah kita. Baru pakai sehari je. Suka lagi kita nak pakai. Bagi itulah. Tidak. Yang kita sendiri tak mau pakai dah. Bagaimana nak sempurna iman kita? Tak sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba. Kama yuhibbul nafsik. Dalam hadis Nabi kita. Semua kita tahu hadis. Wa ahsin mujawarata man jawaraka. Berbuat baiklah kamu berjiran dengan orang yang mau berjiran dengan kamu.
Berbuat baik dengan jiran kita. Artinya tunaikan hak-hak jiran, maksud dia. Tunaikan hak-hak jiran. Mungkin jiran dia lupa ada buah dia jatuh berapa hari. Bagi tahulah. Daripada muda dia tak tahu mungkin. Buah dia jatuh, buah petik ke buah apa. Bagi tahu. Jangan rusak. Maknanya kita suka berbuat baik kepada jiran kita. Maka barulah kami orang Islam menentukan. Akun musliman. Kami jadi orang Islam bila kita berbuat baik kepada jiran kita. Suka dengan jiran. Suka dengan jiran maksudnya sama ada ke dalam bentuk muamalah kita, pergaulan kita, maksud kalimat tersebut. Atau mudarasah mungkin dengan jiran kita, dia tak boleh mengaji jiran kita, datang yang mengaji, sembang dengan dia, bagi tahu apa yang kita baca. Dia tak tahu baca Quran, datang ajar dia Quran. Itu makna kalimat berjiran, bukan bab makan saja, bab agama. Dia tak tahu mengaji, contohnya dah, maka kita ajar dia mudarasah. Itu maksud kalimat berjiran. Berbuat baik maknanya sama ada dengan kita bergaul, sama adakah kita dalam memberi pendidikan, pengajaran dan sebagainya. Itu termasuk benda yang memberikan kita kesempurnaan kita sebagai orang Muslim dalam hidup kita. Kurangkan gelak. Artinya jangan gembira sangat dengan dunia. Kita kadang-kadang bila dapat sesuatu yang menggembirakan kita, cerita merata. Tahu esok kecurian. Tuan ambil balik. Jangan gembira sangat. Benda ni hilang bila-bila masa dunia ni di tangan kita. Syukuri. Ingin kekal, syukuri. Kurangkan gelak. Sesungguhnya banyak gelak itu adalah mematikan hati. Tadilah kita sebut. Mematikan hati. Gelak. Artinya bila kita gelak sangat, nur iman dalam hati kita padam. Bila nur iman tu padam, maka dia akan gelap. Bila gelap, Allah nak masuk gimana? Benda-benda baik ni tak boleh masuk. Yang diperingat kita. Kita terus. Warawa Malik bin Dinar anil Ahna bin Qis anhu qala li Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu man kathura dahikuhu qallat haibatuh wa man mazaha istakhaffa bih wa man akthara min syai'in urifa bih wa man kathura kalamu kathura saqatuh wa man kathura saqatu qalla haya'uh wa man qalla hayu qalla wara'uh wa man qalla wara'uh mata qalbuh wa man mata qalbuh kanatin naru aula bihi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, dan barang siapa banyak gelaknya, maka dia akan hebah dia, wibawa dia akan berkurang. Gelak sangat. Orang tak hormati kita bila gelak sangat. Dan barang siapa bersenda gurau banyak, maka orang akan remehkan dia. Senda gurau banyak. Ada orang suka dan tak suka. Jadi kita kadang-kadang sudah biasa gesenda gurau. Semua orang kita sama ratakan. Jangan. Mana boleh. Benda ni berlaku bukan tak berlaku. Kadang-kadang senda gurau. Depan-depan lah nak sembahyang kita dah masih bersenda gurau. Ya Allah. Kita menghadap siapa? Menghadap Allah SWT. Barang siapa membanyakkan sesuatu, maknanya suka benda semua, cerita-cerita, ingin dikenal maknanya oleh orang. Uripabeh. Maka bila kita menonjol dalam sesuatu, orang akan tahu kita. Apalagi sesuatu yang tak elok, orang cerita jadi buah mulut. Jangan.
Barang siapa banyak cakapnya, banyaklah kegugurannya, jatuhnya banyak. Artinya kalimat-kalimat yang kita gunakan tu mesti ada saja dosa, mesti ada saja perkara yang tak elok. Dan barang siapa banyak jatuh dalam perkataan kita, percakapan kita, tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sedikit malu kita maknanya. Kurang malu. Orang yang kurang malu, kurang waraknya. Jadi warak ni bukan di sudut makan saja, dok. Di sudut percakapan, kena warak juga. Jaga percakapan tu. Jangan menyinggung orang, jangan menyakiti cakap kita. Itu maknanya jaga-jaga tu warak. Barang siapa sedikit waraknya menunjukkan hati mati. Cakap saja, tak kira. Baikkah, burukkah, sedap ke tak sedap dengar oleh orang, kita asal cakap saja. Maknanya warak tak ada. Bila warak tak ada menunjukkan hati mati. Bila mati hati, paling baik tempat duduknya neraka. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Dan biasanya sahabat, bila dia cakap macam ni, biasa dia daripada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan cakap ikut dan para sahabat, dok. Apa yang dengar Nabi ni, hadis-hadis Nabi yang disampaikannya. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala berkatalah Abu Lais as-Samarqandi, wa iyyaka wadhahikal qahqaha, jauhi oleh kamu, hati-hati oleh kamu daripada gelak ketawa. Fa inna fi samaniyatan minal afat, gelak ketawa itu ada 8 malapetakanya, bencananya ada 8 jenis. Bila gelak ketawa lebih sangat. Pertama, ayyazummakal ulama wal uqala. Para ulama dan orang yang berakal, yang waras, dia akan mencela kamu kalau gelak banyak. Yang kedua, orang bodoh akan berani kepada kamu. Orang jahil berani bila kita banyak gelak. Maknanya boleh dia berani mempersendakan kita, berani mempermainkan kita. Yang ketiga, annaka law kunta jahilan izdada jahluk. Kalau kamu yang gelak itu jahil, maka bila kamu gelak semakin bertambah jahilmu. Wa in kunta aliman, kalau memang orang alim berilmu tapi gelak, ilmu akan berkurang. Ilmu akan berkurang. Tuhan akan. Sebab itu dilarang kita dalam majlis-majlis ilmu buat gelak-gelak. Tak ada dapat apa-apa. Kalau gelak aja, dapat apa kita? Tadi seronok gelak. Dihidangkan kita dengan gelak. Ilmu tak dapat. Naqasa ilmuka, kurang ilmu tu diambil Allah Ta'ala. Li'annahu ruya fil khabar, karena ada dalam hadis Nabi. Innal alima idza dhahika dhahkatan majja minal ilmi majjatan. Orang alim itu bila dia buat gelak, sekali gelak aja, maka muntah dari dalam otak dia, ilmu dia muntah keluar. Allah. Tak bersebab ni, tak ada sebab. Buat-buatlah maksud dia. Habis keluar. Rama minal ba'dahu. Sebahagian ilmu itu dimuntahkannya. Keluar dengan sendirinya. Yang keempat, kesan daripada gelak tadi, anna fi nisyana zunub al-maliyah. Bila kita gelak sangat, lupa kita dosa kita yang lepas. Yang kelima, jara'atun ala zunubil mustaqbal. Orang yang banyak gelak, maka dia akan berani buat dosa akan datang. Yang lepas pun dia lupa, akan datang lagi akan dia buat. Kesan dia gelak banyak ni. Li'annaka idza dhahikta yaksu qalbak. Sebab bila kau gelak, hati dah jadi kerah. Bila kerah, banyaknya dekat dengan dosa. Yang keenam, annapi nisyanal maut. Orang banyak gelak menunjukkan dia lupa kematian itu. Lupa yang selepasnya urusan akhirat. Yang ketujuh,
kesan daripada gelak, anna alayka wizru man dhahika bidhahika. Kamu akan menanggung dosa orang menjadi gelak sebab kamu. Kalau 10 orang gelak sebab kita, yang tak ada bersebab, kita akan tanggung dosa 10 orang tu. Mudahnya buat dosa ni melalui gelak saja yang tidak bersebab. Kita buat-buat, kita reka-reka dan tak betul, maka kalau 10 orang di situ gelak dengan sebab kita, maka kita akan tanggung dosa 10 orang. Kalau 100, macam pelawak tu, bayangkan. Allah. Yang ke-8, annahu yajibu lahu bidhahki buka'un kasir fil akhirah. Orang yang menggelakkan orang di dunia atau orang yang banyak gelak di dunia ni, wajib dia akan menangis banyak di akhirat. Bagaimana kita sebut tadi, dalam neraka paling banyak menangis ialah orang yang banyak gelak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyadhaku qalila wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun." Gelaklah kamu sikit, banyaklah menangis. Sebagai balasan, Allah akan balas sesuai dengan apa yang kamu lakukan di dunia. Wa ruwiya an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu anna qala fi qaulillahi azza wa jalla, "Falyadhaku qalila," maknahu anna ad-dunya qalil. Falyadhaku fiha ma sya'u. Wa idza saru ila Allah bakau bukaan la yanqati'. Di mana Allah Ta'ala tadi, apa makna dia? Falyadhaku qalilan, gelaklah sedikit. Maksudnya dunia ini sikit, sekejap aja duduk di dunia ni. Kalau dalam 24 jam, 2 jam kita gelak, bayangkan. Kalau umur kita sekian kalikan, berapa dah yang sia-sia umur kita. Falyadhaku fiha ma sya'u. Kalau dia gelak ikut dan dia gelak ajak kerja, maka esok bila dia menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, dia akan menangis banyak. Nyesal, maksudnya nyesal. Tidak putus-putus menangis. Tidak putus-putus penyesalan. Itulah makna firman Allah, "Wal yabku katsira." Di dunia ini banyaklah menangis. Kalau di dunia banyak gelak, maka akan menangis banyak di akhirat. Jazaa'an bima kana, sebagai balasan apa yang dia telah lakukan, apa yang dia telah. Itu tajuk kita, Kazmul Ghais. Nah, takatulah kita baca pagi yang mulia ini, insya-Allah. Kita sambung bagaimana akan kita menahan rasa marah. Ini semua sifat-sifat ada berlaku dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ni, semoga kita boleh beramal dan menjauhkan kita daripada perkara yang merugikan akhirat kita, insya-Allah. Allahu a'lam. Mari sama-sama kita baca Fatihah kepada semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia dan sahabat-sahabat dari jamaah kita yang mendahului kita. Mudah-mudahan mereka dalam kubur diserami rahmat oleh Allah, lapangkan kuburnya, ampun kesilapan kesalahannya, tak tempat yang mulia pada sisinya. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Fatihah selaku doa kepada saudara-saudara ibu Palestin. Walaupun mereka sedang gembira seronok sebab 19 baru ditandatangani gencatan senjata. Tapi di celah-celah gencatan senjata ni, kemarin sudah 80 terbunuh. Saudara-saudara kita di Palestin. Walaupun dia nak buat, masih juga jahatnya Israel. Wahal gencatan senjata. Tapi celah digunakan kesempatan. Mudah-mudahan Allah SWT terus memberikan mereka rasa seronok, gembira. Dan semoga
kembali negara mereka dibangun dan semogalah mendapatkan negara menjadi negara yang merdeka insya-Allah, dan semoga Zionis dihancurkan oleh Subhanahu wa taala dengan negara yang bantunya. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir Fatihah selaku doa untuk kita semua, anak-anak, cucu cicit yang sedang cuti sekolah, ada juga yang masih mengambil peperiksaan. Kita doakan mereka yang belajar mendapat kejayaan dalam pembelajarannya, yang mengambil peperiksaan semoga cemerlang dalam peperiksaannya, cemerlang amal ibadat, cemerlang dunia akhirat. Yang bekerja semoga berjalan kerjakan dengan iman dan Islamnya. Sahabat-sahabat yang pergi umrah semoga satu walafiat dapat menunaikan ibadah dengan sempurna. Kita yang belum berdoa dan diizinkan masa akan datang. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil asar, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li qadimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana ashabana kulla shay'in a'taytana. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ ومن شر الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة يستجاب لها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.